Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersama saya Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi Radio IKIM, terbitan Maslina alias Berkhabar. Sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Kita masih lagi alhamdulillah boleh bersama-sama, boleh mendengar dalam suasana realiti pada hari ini. Kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita di Malaysia, bahkan seluruh dunia pada waktu sekarang ini dengan sejarah dunia yang begitu hebat. Kita semua sedang diuji dengan satu wabak. Semua kita tahulah COVID-19 ni. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua, ahli keluarga kita. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan kepada yang sedang dijangkiti. Allah Ta'ala kurniakan ketabahan, keampunan dosa-dosanya. Dan juga kita mohon agar Allah Ta'ala kurniakan kesabaran kepada ahli keluarga yang ada ahli keluarganya yang sedang dijangkiti dan sedang dirawat. Kita juga tidak lupa untuk berdoa kepada para frontliners kita, para doktor, para nurse, kaki tangan hospital, polis, askar dan semua yang sedang bertugas dan berkhidmat dalam bidang masing-masing. Sebenarnya para frontliner ni bukan kita sebut sekadar bertugas, tetapi sebenarnya sedang berjuang, sedang berjihad, insya-Allah diganjari pahala yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merujuk sejarah, sebenarnya pernah berlaku dalam sejarah, bahkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada tahun ke-18 Hijrah. Tahun 18 Hijrah, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, pusat pentadbiran khilafah pada ketika itu di Madinah, pernah berlaku wabak yang begitu hebat yang dikenali sebagai Ta'un Amwas di kawasan Syam. Di kawasan Syam ni kalau sekarang Syria, Palestin, Jordan, sebahagian Iraq, berlaku di negeri Syam, yang mana kisahnya sangat masyhur. Gubernur di Syam ketika itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar Al-Khattab nak pergi ke Syam untuk buat satu lawatan rasmi. Bila Sayyidina Umar dan para sahabat pergi, dekat nak sampai ke negeri Syam, Abu Ubaidah yang merupakan gubernur, menteri besar lah di Syam, Sayyidina Umar Perdana Menteri datang dari Madinah, Abu Ubaidah datang dari negeri Syam, jumpa Sayyidina Umar tengah jalan. Sebelum Sayyidina Umar sampai, Abu Ubaidah beri laporan, wahai khalifah, sekarang ini di negeri Syam sedang berlaku wabak Ta'un Amwas dan telah menyebabkan kematian yang begitu ramai. Jadi adakah khalifah nak teruskan perjalanan untuk datang ke negeri Syam? Pada saat itu Sayyidina Umar Al-Khattab minta nasihat dari kalangan para sahabat. Sayyidina Umar tanya, inilah leadership Sayyidina Umar. Walaupun dia seorang khalifah, walaupun dia boleh buat keputusan, keluarkan arahan, tapi dia mesyuarat, dengar pandangan orang-orang bawah. Lalu sebahagian para sahabat memberi pandangan, wahai Khalifah Umar, bukankah kamu dah keluar dari Madinah? Teruskan perjalanan, jangan bimbanglah, jangan takut pada wabak. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, itulah yang akan berlaku, teruskan je. Ada satu pandangan sedemikian. Ada pula pandangan para sahabat yang menyatakan bahawa, wahai Sayyidina Umar, nak pergi ke negeri Syam bukan yang satu kewajipan. Jadi tak perlulah bahayakan nyawa Tuan Khalifah, tak perlukan bahayakan nyawa para sahabat. Kita boleh patah balik ke Madinah. Jadi ada dua pandangan para sahabat. Sahabat Nabi ni mereka berbeza pandangan. Mereka tak tembak dalam Facebook. Mereka tetap berkasih sayang, cuma beza pandangan. Ini para sahabat. Bukan macam kita beza pandangan sikitnya gomor dalam Facebook dah. Jadi Sayyidina Umar kata ada dua pandangan. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau begitu
kita balik ke Madinah lah. Ketika Sayyidina Umar sebut nak balik ke Madinah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Gubernur Syam tadi, dia kata pada Sayyidina Umar, afirarum min qadarillah, adakah kamu lari dari qada dan qadar Allah? Sayyidina Umar kata, Abu Ubaidah, sebaik kau yang tanya. Kau tanya soalan macam ni, wahai Abu Ubaidah. Lalu Sayyidina Umar kata, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari daripada qada-qadar Allah kepada qada-qadar Allah. Wahai Abu Ubaidah, kalau kamu membawa sekumpulan kambing, ada 2 lembah, satu kering kontang rumputnya, satu lagi rumput menghijau. Kamu bawa kambing dari kawasan yang kering kontang, lari daripada qada dan qadar Allah kepada rumput yang menghijau, juga kepada qada dan qadar Allah. Pada saat itu Sayyidina Umar terangkan pada Abu Ubaidah, tampil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam isu yang berkait dengan wabak. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu mendengar wabak sedang berlaku di satu negeri, jangan kamu masuk ke negeri tersebut. Dan sekiranya berlaku wabak di sebuah negeri, kamu berada di negeri tersebut, jangan kamu keluar daripadanya melarikan diri. Lalu Sayyidina Umar kata, ni kita dengar dah hadis Rasulullah ini, maka benarlah keputusan kita jangan masuk ke negeri Syam sebab berlaku wabak yang mematikan, dan kita balik ke Madinah. Itulah keputusan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita faham, kalau berlaku satu wabak di sebuah negeri, jangan kita masuk. Itu kita faham. Kalau berlaku satu wabak di sebuah negeri, kita berada di situ, kita terkena wabak, jangan keluar. Itu kita faham. Sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dikasihi sekalian, apa kata sekiranya wabak berlaku di sebuah negeri, kita berada di negeri tersebut, kita belum kena lagi, nak lari keluar ke nak stay di negeri tu? Nak tunggu ke nak lari? Kita belum kena. Kalau mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lari keluar. Ustaz, walaupun belum kena? Ya, walaupun belum kena. Sebab apa? Yang pertama, sebab Rasulullah larang. Yang kedua, dan hadis ini adalah asas kepada kaedah kuarantin yang sangat hebat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia belum kena, kenapa tak boleh lari keluar? Secara saintifik, adanya orang-orang yang imun sistemnya kuat. Okey, dia duduk kat negeri berlaku wabak, virus dah ada pada badan dia, cuma tidak memberi kesan pada dia sebab imun sistem dia kuat. Maka kalau dia lari keluar ke negeri lain, dia nampak sehat tapi ada virus, dia menjadi carrier ataupun transporter. Dia menjadi carrier, dia menjadi pembawa virus ke tempat baru. Jumpa pakcik-pakcik tua yang imun sistem tak kuat, dia pemindah virus. Pakcik tu yang akan efek dia sebab imun sistem kuat. Inilah hebatnya sistem kuarantin yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar balik ke Madinah, Abu Ubaidah Al-Jarrah balik ke negeri Syam sana balik. Dan Abu Ubaidah akhirnya dijangkiti wabak dan dia meninggal disebabkan wabak tersebut. Tetapi ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, seorang yang bertahan di sebuah negeri kemudian dia dijangkiti, kemudian dia yakin bahawa qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Dia yakin bahawa ajal maut segala apa yang berlaku ini dah dalam aturan Allah, tak berganjak iman dan kebergantungannya kepada Allah. Orang yang mati disebabkan wabak ini, dia mendapat anugerah syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Abu Ubaidah naik Muaz bin Jabal jadi gubernur, juga dijangkiti, juga syahid dalam kisah Ta'un Amwas ini.
puluhan ribu umat Islam gugur. Allahu Akbar. Ada riwayat 25,000, ada riwayat 30,000 orang Islam meninggal disebabkan wabak, dan yang beriman mereka mendapat anugerah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala lindungi kita, moga-moga Allah taala kurniakan kesembuhan kepada yang dijangkiti, dan Allah merahmati yang telah pergi dahulu meninggalkan kita. Sekadar ini dulu daripada saya. Moga kita dapat melihat sedikit sejarah dan menambahkan kebergantungan kita kepada Allah dalam suasana kita sedang menghadapi wabak ini. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ikim sama deh.